saat dia sakaratul maut, maka syaitan ini akan datang menghampiri dia. Berapa ekor setan Ustaz? 2 ekor. Setan orang tak panggil berapa orang. Dia panggil ekor. Tak? Kalau panggil orang tu bukan setan, tu orang. Nak? Tapi jangan terkejut. Lah ni ramai orang jadi setan. Tak? Tu masalah tuan-tuan. Jadi kita ni bila syaitan kita panggil ekor. Tak? Kalau panggil orang, lagu macam sama macam manusia pula tu. Jadi kita panggil ekor. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghairullah, ala Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghairullah, ala Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghairullah, ala Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita sama-sama memanjatkan rasa kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya serta rahmatnya, inayahnya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Pada malam ini sekali lagi Allah pertemukan kita di rumah Allah ini. Allah memilih kita untuk menjadikan kita ini hamba-hambanya yang terus istiqamah memenuhi dewan solat utama ini, rumahnya ini, bagi kita mendapatkan ganjaran-ganjaran, kelebihan-kelebihan seperti mana yang telah disebutkan oleh Nabi SAW tentang kelebihan bagi mereka yang datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk solat berjemaah. Seterusnya duduk dalam majlis ilmu ini, di mana tuan-tuan, majlis ilmu ini kata para alim ulama, majlis Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang mencintai majlis ilmu maka Allah akan mencintainya, dan barang siapa sebaliknya maka Allah juga sebaliknya, tuan-tuan. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, seperti biasa kita akan membicarakan kuliah kita ini, tajuk yang kita guna pakai, kitab yang kita guna pakai, iaitu kitab Rahsia Kematian Alam Akhirat dan juga Kiamat. InsyaAllah tuan-tuan, pada muka surat 62 sambungan seminggu yang lepas kuliah subuh kita. Jadi hari ini minggu ketiga, hari Ahad, kuliah maghrib di mana kita akan membicarakan tajuk syaitan akan datang kepada orang yang akan meninggal dunia, sambungan insya-Allah. Tapi sebelum itu, seperti mana yang telah dianjurkan oleh pihak Maiz dan Jaiz, iaitu tentang mukaddimah ni, memberi peringatan kepada jemaah untuk mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan atau pihak yang berkuasa lah, pihak yang berwajib, iaitu dengan face mask, kemudian hand sanitizer pakai, gunalah yang berada di luar sana, dan juga jangan lupa tulis nama dalam buku yang telah disediakan di pintu masuk. Kemudian lagi satu, apa yang dititik beratkan, tidak bersentuhan. Makna kata salam-salam ni tak boleh lah. Jadi kita gantikan salam kita ni dengan letak tangan di dada kita ni. Kemudian kita tunduk sikit tanda kita hormat. Tu cerita dah. Salam tak boleh. Ustaz, saya tak ada penyakit pun Ustaz, takkan tak boleh salam kot. Hang tak ada penyakit, orang lain dah penyakit. Ada, kita kan tahu. Rambut sama hitam, kata penyakit, kata berlembab. Ada orang tengok muka dia, tengok lagu nak mati je, tapi tak ada penyakit. Ada tengok kawan kita ni, tengok muka cergas, segak, bugak, badan ganteng, tapi ada penyakit. Jadi kita boleh tahu. Jadi apa yang pihak kerajaan, pihak berwajib ni tuan-tuan, mereka dah tetapkan garis panduan sekian-sekian ni, kita ikut sudah. Tapi ada orang kadang-kadang dia petikai pula, rimah lah, itulah, inilah, nak kena tulis buku lah, nama apa. Kalau 5 waktu main, 5 kali nak kena tulis buku serupa ke hari yang sama. Tulis sekali tak boleh ke? Tulis subuh tu, sekali lagi zuhur, asar, isyak, maghrib apa tak payah tulis dah lah. Yang ni masalah jugalah orang macam ni tuan-tuan. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia membahayakan diri dia sendiri. Boleh jadi waktu yang dia datang tu, kalau ditakdirkan ada dijangkiti, jemaah yang dijangkiti, nampak di dalam masjid ini ada waktu sekian-sekian, tarikh sekian-sekian, hari sekian-sekian. Kemudian tarikh tu, hari tu, kita pun main solat juga dengan orang tu. Kemudian tuan-tuan, pihak KKM ni dia akan panggil. Hari tu yang main tu, nama yang dalam buku tu dia akan kontak, dia akan panggil. Tapi kalau kita tak tulis nama, dia boleh panggil kita tak?
Tak boleh panggil ya. Pasal mereka tak tahu siapa yang main. Mereka berpandukan buku log tu ya. Jadi kita di situ membahayakan diri kita sendiri kerana apa? Kerana tuan-tuan, kita ini nampak mendapat rawatan yang lambat. Tu membahayakan diri ini. Sebab tu tuan-tuan kena tulis nama. Bukan saja-saja pihak masjid nak letak buku log kat situ. Bukan saja-saja letak hand sanitizer tu pakailah. Sebab kita tak tahu. Kita tadi baru lepas korek tak hidung ke. Baru lepas pegang mana-mana kat depan sana, tiba-tiba masuk sini, duk sentuh orang ke, duk pegang barang, sejadah apa semua, masalah. Jadi kita hand sanitizer kan tangan kita. Kalau mana yang dah terlepas, Allah lupa lah dekat pintu tu nak sanitizer, atas tabung tu ada, tengok. Tu dia. Bukan tak ada, ada. Kalau lupa juga, tak tahu kot depan ni kot ada lagi ke? Ada, tak ada? Berlambak tuan-tuan. Point-point hand sanitizer ni. Jadi gunalah sebaik mungkin. Jangan kita membahayakan diri kita sendiri. Pasal apa? Pasal Islam itu dia cukup menjaga tuan-tuan kemaslahatan tu. Agak tak sihat tak usah mai. Agak semua-semua semua-semua syok-sek, batuk-batuk tak usah mai. Duduk di rumah. Alah ustaz, takut apa penyakit ustaz? Kita takut Tuhan, takut penyakit apa? Penyakit nak jangkit-jangkit kok. Ni nama dia bodoh. Kalau orang macam ni. Pasal apa tuan-tuan? Nabi abang dah. Dulu zaman Nabi 1400 tahun yang lalu. Tentang bab kes ta'un. Penyakit ta'un ni. Nabi kata apa? Bila satu tempat tu kena penyakit ta'un ni, jangan orang yang dalam tu pergi keluar pergi tempat lain. Dan orang lain, wala tadkhulu, jangan masuk ke tempat tu. Nabi abang dulu ni, 1400 tahun yang lalu. Makna kata tuan-tuan, sunnah Nabi ni, dia ada terpakai waktu darurat. Waktu getir pun ada sunnah Nabi. Waktu darurat pun ada sunnah Nabi. Waktu aman pun ada sunnah Nabi. Jangan tak kerti. Ni ada orang bila orang tak bagi semayang, tak bagi mai. Wih, mana boleh. Ni apa ni. Macam itu hari. Bulan pertama, bulan kedua PKP dulu ni. Pasepo ni. Surau tutup, masjid tutup, shopping kompleks buka ni apa ni. Apa depo ni orang nak semayang pun tak bagi. Takut Tuhan ke takut penyakit. La ilaha illallah. Kata bodoh marah. Kita ikut je lah. Ingat saja-saja ke nak buat lagu ni. Suruh tutup masjid, jemaat tak payah apa semua. Tak payah tarawih pun tak payah dulu di rumah. Ingat saja-saja. Mufti ni kerja mereka tuan-tuan. Muzakarah kebangsaan, mereka kumpul ramai-ramai. Bincang, panggil pula Datuk Dr. Nur Hisham tu, KKM punya ketua mengarah. Duk sekali, bincang penyakit ni dia berjangkit lagu mana. Bahaya tak kalau main. Kalau tak main ni macam mana cerita lagu mana. Dia habaq lagu ni, baru jawatan, muzakarah kebangsaan ni, yang dikumpul oleh semua mufti ni, baru buat perbincangan, baru buat keputusan. Habis dapat keputusan, bawa balik pula mufti-mufti ke negeri masing-masing. Pergi ke JFN, Jabatan Fatwa Negeri masing-masing pula. Untuk diperhalusi lagi. Untuk nak keluarkan. Kenyataan. Boleh semayang ke, nak tutup masjid ke, nak buka masjid ke, semayang Jumaat boleh ke, tak boleh. Negeri pula. Lepas tu bila dah keluar pula, kan, kata tak boleh. Contoh kata baru ni, kata tak boleh semayang apa semua dulu ni. Yang sebulan 2 bulan baru ni. Petikai pula. Apa ni takut Tuhan kau takut penyakit depa ni. Lah, tu nama dia masalah tuan-tuan. Orang suruh mengaji lari. Mengaji tinggi-tinggi gayat. Mengaji rendah-rendah cabut lari lagu tu. Harap-harap tuan-tuan jemaah dekat sini semua faham tentang apa yang telah dibawakan oleh kerajaan kita, oleh pihak MKN kita, oleh pihak KKM kita ni dalam kita membendung kes COVID-19 ni tuan-tuan. Hari ni dengar kata 14 kes pula hari ni. Betul tak? 14 Anda tak tengok TV ke? Anda tak tahu? 14 kot. 14 tu orang tempatan ke orang Indonesia ke apa ke? Sebelah tempatan. Tuan tengok. Jangan main-main. Ni bukan cerita COVID ni nak hilang ni. Tak hilang ni. Allah nak tengok. Apa patuh tak? Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Apa patuh tak kepada pemerintah hamba? Ada orang buat lebih kurang anak. Dia main lagi mak. Hari ni sebelah jangkitan tempatan punya. Sahabat kita abang. Mungkin dia tengok TV, tengok apa,
Facebook apa tak tahu lah. Anda tak tengok lagi pun Facebook apa semua ni. Tu yang tak tahu. Hari ni sebelah tuan-tuan. Tempatan. No? Jadi kita kena ingat tuan-tuan. Sebab tu cukup memberi penekanan tentang SOP ni, kebersihan diri ni, jaga elok-elok. Kita hari ni masjid dah boleh buka, jangan tak patuh. Pasal kadang-kadang ada satu lagi mereka dapat tangkap, ada yang daripada Jabatan Agama Islam, MAIS apa semua, mereka mai buat spot check, dapat tangkap tuan-tuan, jemaah yang tak patuh tuan-tuan, masjid ni kena tutup balik. Tuan-tuan tak rindu kan tuan-tuan? 3 bulan, 4 bulan tu tak boleh buka masjid, tiba-tiba hari ni baru buka, nak kena tutup balik. Gak-gak macam mana? Sebab tu patuh tuan-tuan no? Ana duduk depan ni, ana kena bagi tahu pasal disarankan oleh pihak Jabatan Agama Islam, nak pihak MAIS kena habaq benda ni, SOP ni. Jadi anda kena habaq ah. Tuan-tuan jangan marah lah. Nak insya-Allah 5-10 minit ni cerita bab COVID-19 ni, minta maaf tuan-tuan. Nak? Jadi sama-sama kita beringat COVID-19 ni adalah satu virus dan ia kalau kita tengok dari sudut yang lain teguran daripada Allah Subhanahu wa taala. Bencana ni, bala bencana Allah nak tegur kita. Pasal apa Allah tegur kita? Pasal apa Allah tegur kita? Adalah yang buat tak kena tu. Zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah terjadi segala bala bencana baik di darat dan di laut. Apa yang Allah buat turun ni kerana apa? Mimma kasabat aydin nas, kerana kerja tangan-tangan manusia. Sebab tu kita tuan-tuan hari ni, tangan kita ni tuan-tuan punya masalah yang menyebabkan kadang-kadang bala bencana Allah turun kepada kita ini. Ni surah ni tuan-tuan, tuan-tuan tak percaya nak abang ni, buka surah Ar-Rum ayat 41 tengok apa Allah kata. Sebab tu tuan-tuan hari ni, para hadirin sekalian, insya-Allah sama-samalah kita fikir muhasabah diri kita. Di samping tu kita patuhlah segala SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah mudah-mudahan peringatan itu memberi manfaat kepada tuan-tuan semua dan juga kepada diri anda insya-Allah. Baik. Jadi hari ni tuan-tuan 5, 10, 15, 20 minit lagi. Kita SOP Jabatan Agama Islam bagi takat 8.45 lah ni. Dia bagi takat masuk isyak, dia suruh stop lah. Sebelum ni boleh lebih sikit pukul 9 apa. Tapi oleh kerana COVID ni, PKPP ni, takat isyak dia suruh stop. Jadi insya-Allah lebih kurang 20 minit lagi ada, kita akan sambung yang subuh baru ni. Yang tentang bab syaitan akan datang kepada orang yang akan meninggal dunia. Baik tuan-tuan. Baik, kita sambung Syaitan yang sebelah kanan ini, dia akan datang. Yakni waktu seseorang itu saat dia sakaratul maut. Saat dia sakaratul maut, maka syaitan ini akan datang menghampiri dia. Berapa ekor setan ustaz? 2 ekor. Setan orang tak panggil berapa orang. Dia panggil ekor. Kalau panggil orang tu bukan setan, tu orang. Tapi jangan terkejut, lah ni ramai orang jadi setan. Tu masalah tuan-tuan. Jadi kita ni bila syaitan kita panggil ekor kalau panggil orang, lagu macam sama macam manusia pula no. Jadi kita panggil ekor Syaitan ni tuan-tuan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam kitab ni dia kata apa? Waktu seseorang tu nak meninggal dunia, 2 ekor syaitan ini akan datang. Seekor dia duduk belah kanan, seekor duduk belah kiri. Minta maaf tuan, anda tak reti nak cakap KL ni. Seekor duduk belah kanan, seekor kiri. Lagu macam tak reti pula. Anda orang utara. Kira sekor kanan, sekor kiri. Faham ke no? InsyaAllah mudah-mudahan. Tak faham boleh tanya insyaAllah. Baik. Sekor duduk belah kanan, yang sekor ni dia duduk belah kiri. Yang belah kanan ni kata Rasulullah SAW, dia main tuan-tuan, bukan main saja. Dia cuba nak mempesongkan, melarikan. Dia nak bagi tergelincir kita punya akidah kita. Jaga baik-baik. Ni tugas syaitan ni. Ustaz, kenapa syaitan dia main lagu tu kat kita? Kalau dia tak mau kacau kita, tak boleh lah. Nak kena kacau juga ke? Memang dia kena kacau kita. Pasal apa kena kacau? Itu adalah perjanjian dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu dulu ni, Allah laknat dia, turun, keluar daripada syurga ni, turun main dilempak main ke bumi ni. Nampak? Dilaknat sampai kiamat. Nampak? Dia minta ke Allah satu ya. Apa dia? Ya Allah, aku terima kalau kau nak ni apa semua aku, dia kata aku terima. Tapi satu ya permintaanku terhadapmu ya Allah, tolong panjangkan usiaku sampai kiamat. Untuk apa?
untuk nak sesatkan cucu-cucu Adam ni. Allah makbul tak tuan-tuan? Makbul. Sebab tu tuan-tuan, kalau ada orang dakwa boleh bunuh setan, pelik kau. Pasal setan ni tuan-tuan, setahu ana, kita tak boleh bunuh dia. Tak tahulah kalau tuan-tuan boleh bunuh setan pula, anda nak pergi berguru dengan tuan-tuan pula. Setan ni kita boleh pagar dia diri kita, kita boleh kurung dia, kita boleh pagar, kita boleh dinding diri kita, jangan bagi dekat kita, tu boleh. Bunuh dia lagu macam tak boleh lah. Pasal apa tak boleh Ustaz? Pasal kita jumpa dia, tengok dia pun tak boleh, nak bunuh aku mana? Fikir logik sudah. Ha? Nampak? Syaitan tuan-tuan, ingat syaitan tak erti baca Quran. Dia lagi expert pada kita. Nah, takat ayat kursi ni dia baca, Allah selamba lah. Kita baca, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Dia boleh baca lagi hebat. Siap dengan idgham mau cukup lagi. Entah nak kata apa, malu lah kita. Malu kat dia. Setan ni. Nampak? Ha? Pasal apa lagu tu? Pasal ana tuan-tuan, pernah tengok dah. Nak orang berubat ni, yang kena rasuk, yang kena sampuk, yang kena macam-macam ni. Nak? No? Yang jenis macam-macam. Bila kita berubat dia, bila kita baca dia, bila kita ruqyah dia, dia lawan balik. Habis dah dia kata. Takat ayat kursi aku boleh baca dia kata. Ha. Tuan-tuan ingat apa? Syaitan ni. Sebab tu kita ni tuan-tuan, muslimin yang dirahmati Allah sekalian, jangan cakap besar dengan jin setan. Satu pantang dia tuan-tuan, jin setan ni kalau kita cabar dia jangan main. Jin kita jangan cabar dia tuan-tuan. Pasal apa? Kita tak tahu keupayaan dia macam mana. Jin dia boleh angkat gunung ganang tu. Kita boleh angkat tak? Tak boleh angkat tu. Dia boleh angkat tuan-tuan. Rumah pergi bubuh tempat lain. Dia boleh angkat, semua boleh bubuh tempat lain dengan izin Allah. Kita boleh angkat tak? Tak boleh angkat. Jangan kata nak angkat gunung. Angkat simen 50 kilo meletup pinggang. Boleh tak? Tuan-tuan tak percaya? Sekejap lagi tuan-tuan kita tengok. Nak acil lawan, kita pergi angkat table belakang tu, sorang-sorang tengok. Daripada ujung tu sampai ke sini. Bawa sampai tu betul pinggang. Baru table tu, meja. Belum suruh angkat bumbung masjid lagi. Tak suruh angkat bumbung masjid lah. Angkat kipas gergasi ni sudah, boleh tak? Taubat lahum, berak, tak hijau. Tu pun ada hati nak lawan jin setan. Nak bunuh setan. Ish. Macam pelik dengar no. Syaitan ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tahu, kalau kata boleh bunuh, nescaya tuan-tuan, dalam dunia ni, khususnya Malaysia ni, tak ada setan. Semua orang yang pakar-pakar ustaz-ustaz ni bunuh habis lah. Habis, lingkup habis. Syaitan ni tuan-tuan, lebih ramai daripada manusia nak habak mai. Yang dia main kat kita ni hak biasa-biasa, yang tak ada pangkat, yang constable-nya. Tu pun kita kalah kecundang lah. Ni nak main ni masjid ni malam ni. Bang, nanti dulu abang. Dah abang nak pergi mana? Nak pergi masjid nak semayang. Hari ni ada kuliah Ustaz USA cerita bab mati. Sedap juga tu. Oh ya ke? Abang, esok-esok lah pergi bang. Kuliah besok bulan depan. Boleh ada lagi bang. Ustaz tu 2 kali kan? Abang kata 2 kali. Hang tahu mana? Lah abang itu bagi tahu subuh sekali, maghrib sekali. Alah bulan depan boleh bang. Tuhan nak pergi mana? Awak nak ajak saya pergi mana ni? Jomlah kita pergi pasar malam Ustaz. Lama dah PKP tak ada pasar malam. Ni baru ada pasar malam. Jomlah. Semayang kat rumah sudahlah. Nampak? Itu baru tuan-tuan. Nak setan yang constable. Bukan yang paku dawai lagi. Yang 3-4 paku punya. Main goda kita. Tu pun tumbang lah. Dia masuk kat dalam bini kita. Dia pergi cucuk. Tak usahlah pergi masjid. Kan? Esok-esok boleh pergi. Jomlah pergi pasar malam. Teman lu pasar malam ni. Kuliah ni. Tinggal. Apa ramai tuan-tuan orang gagal? Ramai. Baru prebet tuan-tuan. Main goda kita. Belum main tanduk 14 lagi. Main tanduk 14 tuan-tuan. Kepala ke bawah, kaki ke atas. Tak kenal diri kita ni. No. Sebab tu tuan-tuan kita ni tuan-tuan. Cukup takut fitnah ni. Iaitu apa dia? Fitnah atas dunia ni. Yang kita paling takut. Waktu nak mati. Atas dunia ni. Yang paling kita takut. Fitnah waktu nak mati. Fitnah. Orang kata apa? Waktu orang kata roh kita nak cabut ni, waktu tu, ni paling takut. Nabi kata, inna sakaratun azim. Sakarat ini, salah satu perkara yang cukup besar, yang paling gerun, yang paling menggemparkan atas muka bumi ni,
waktu kamu hidup, kamu akan lalui dah. Itu dia. Tuan-tuan hari ni pernah hidup, apa perkara yang paling hebat untuk lalui? Adakah paling hebat kita lalui apa? Kenapa? Kenapa? Kena ugut dengan orang ke apa? Dulu kena rompak ke apa? Contohlah, kenapa kena samun ke apa? Tak hebat lagi tuan-tuan. Tak. Paling hebat nak mati. Nabi kata, tak pernah aku melihat, kata Rasulullah SAW, seseorang itu cukup huru hara atas muka bumi ni, melainkan saat kematian dia. Dia cukup huru hara. Dia akan jadi kelang kabut, dia akan jadi gelisah, dia akan tak tentu arah. Kadang-kadang dia merepek, dia merapu dana. Ini dia. Pasal apa tuan-tuan jadi gitu? Kerana apa tuan-tuan? Kerana orang yang nak meninggal dunia ini, dia akan didatangi oleh beberapa perkara yang akan datang kepada dirinya. Apa dia yang pertama tuan-tuan? Yakni tuan-tuan, dia akan merasa risau. Rasa macam tak tenang. Duduk tak kena, bangun tak kena. Sagi rasa panas, sak rasa sejuk. Sak rasa lagu ni, sak rasa lagu ni. Ni orang nak mati. Ada tak tuan-tuan rasa kat lo ni macam tu? Kalau ada tak lama tu. Tak? Rasa sat duduk tak kena, bangun tak kena, baring rasa macam penat. Sat lagi. Sat rasa macam dahaga panas badan. Orang sejuk, kita panas. Tak? Kalau ada rasa lagu tu, muhasabah diri cepat-cepat tuan. Tak lama dah kot. Jangan tengok ni. Ni anak abang ni. Nak. Kemudian apa lagi? Benda yang akan mendatangi waktu orang sakarat tu ni, iaitu apa dia? Orang yang hampir nak sakarat ni dan juga orang yang sakarat ni, apa dia? Yakni tuan-tuan, dia akan jadi celaru. Dia tak kenal dah siapa. Dia tak kenal dah mak pak dia, dia tak kenal dah isteri dia tak kenal dah anak, dia tak kenal dah kawan, dia tak kenal tok imam, tok bilai, ustaz, semua dia tak kenal dah. Dia tak kenal dah. Ni, sakaratul maut ni. Hebat tuan-tuan. Kemudian apa lagi yang akan mendatangi dirinya? Apa yang dia akan rasa? Yakni tuan-tuan, kesakitan. Ni semua orang akan lalui. Tak terkecuali. Termasuk dengan Ana yang bercakap ni pun. Cuma beza dengan tuan-tuan dengan Ana, dengan kawan-kawan kita yang lain. Apa dia? Kurang sakit ataupun sakit teruk. Tu ya. Nak kata tak sakit, macam mustahil pula. Pasal apa? Rasulullah SAW nak wafat pun sakit tu. Tu Rasulullah tuan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi minta kepadaku satu bekas bejana, isi ayak dalam tu. Nabi kata, bawa mai ke hadapan baginda. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah ambil bekas bejana tu. Rasulullah ambil dua tangan ni, celup tuan-tuan. Kemudian ambil ni, sapu muka ni, ayak yang ada tu. Tahan sakit tuan-tuan. Kemudian Nabi doa. Tak cukup dengan tu. Nabi doa tuan-tuan. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Nabi doa, minta kepada Allah, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Nabi tuan-tuan, Nabi, cuba kita muhasabah diri kita tengok. Nabi tuan-tuan yang maksum, yang dipelihara oleh Allah dari segala apa pun tuan-tuan, tiba-tiba tuan-tuan nak wafat pun Nabi tanggung kesakitan tuan-tuan. Apatah lagi nak orang awam lagu kita ni. Nampak? Lagu Cak Ayam lagu kita ni. Agak-agak macam mana tuan-tuan? Cuba renung-renungkan. Sebab tu anda heran kalau ada di kalangan manusia yang duduk seronok lagi. Tak mau fikir mati, tak mau fikir nu. Tak tahulah tuan-tuan. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Nabi kata, aksiru zikraha zibil lazat ya'nil maut. Perbanyakkanlah kamu mengingati perkara yang memotong kelazatan hidup kamu, yakni mati. Nabi suruh ingat banyak mati. Pasal apa? Dengan mengingati mati, kamu akan membuat persiapan diri kamu. Kamu akan memperhitungkan amalan diri kamu. Banyak ke kurang? Aku buat ni agak-agak betul ke tak betul? Allah terima ke tak? Dia main rasa takut tuan-tuan. Aku buat hari ni ikhlas ke? Ataupun aku buat hari ni ibadat semua nak tunjuk ke orang bahawasanya aku ni buat. Orang lain tak boleh buat macam aku. Ke macam mana ke? Fikir tuan-tuan, cuba tengok. Sebab tu Nabi kata, banyakkan fikir tentang kematian. Bila kita banyak fikir kematian, kita akan banyak buat persediaan tuan-tuan. Inilah orang yang berjaya. Bila ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling bijak? Nabi kata, orang yang paling bijak, yakni orang yang banyak menyediakan dirinya bekalan untuk dia hidup selepas ba'dal maut, selepas kematian tuan-tuan. Inilah orang yang bijak tuan-tuan. Namun ada orang yang rugi, yang macam mana? Yang sekarang ni dia hidup, tapi dia tak ada bekalan, dia tak ada persiapan untuk dia buat
untuk kehidupan selepas dia mati, tuan-tuan. Ni orang rugi, tuan-tuan. Sebab tu kita, tuan-tuan, kita kena beringat yang ni. Baik, tuan-tuan. Itu syaitan belah kanan. Syaitan belah kanan ni juga, dia main, tuan-tuan, menyerupai muka ibu kita, muka orang yang kita sayang, kata Rasulullah. Tak kira lah kita sayang atas dunia ni siapa? Mak kita lah. Nombor 2, ayah kita lah. Nombor 3, baru orang lain. Jadi syaitan ini, dia akan datang menyerupai wajah-wajah, nampak? Orang yang kita cintai atas dunia ni. Nampak? Siapa dia? Mak kita. Nabi apa? Dia akan menyerupai wajah ibu kita. Dia akan main belah kanan ni, dia akan kata, wahai anakku. Nampak? Dia tunjuk ni, buah dada ni. Syaitan ni, dia main rupa mak kita, dia tunjuk buah dada ni. Dia kata apa? Ni, dengan susu ni lah, aku besarkan kamu. Nampak? Takkan kamu tak mau ikut cakap aku? Matilah kamu dalam agama Yahudi ataupun Nasrani. Jangan kamu mati dalam agama Islam. Mak sekarang matilah agama Yahudi. Mak duduk dalam syurga lah ni. Mailah ikut mak. Nampak setan ni pemohong, tuan-tuan. Agak-agak, tuan-tuan, kita waktu tu, kita nak kata tak? Eleh, aku tak kenal ke hang siapa? Hang pemohong lah. Agak-agak kita kata begitu tak? Minta maaf, tuan-tuan. Sorry to say. Kita takkan kata begitu lah. Pasal apa? Waktu tu kita pun serabut. Dengan sakit, dengan takut, dengan huru hara, dengan tak kenal siapa. Agak-agak kita boleh bezakan tak? Ni setan, ni bukan ni. Tak ada. Sebab tu, tuan-tuan, ni yang kita paling takut. Fitnah nak mati ni. Cukup takut, tuan-tuan. Pasal apa? Dia akan merubah keimanan kita ni. I'tiqad kita ni, pegangan kita atas dunia ni. Waktu lah ni, dia akan berubah. Ni bahaya, tuan-tuan. Hari ni nampak comel. Semayang cantik, puasa semua cantik. Ya tak? Tiba-tiba nak mati besok, tak mau ambil Islam, ambil agama lain. Tepuk dahi, tuan-tuan. Ni kita kena ingat. Sebab tu, anda teringat Nabi ajak kita satu doa. Doa ni, tuan-tuan, tuan-tuan amal, tuan-tuan hafal. Jangan tuan-tuan lupa baca. Setiap kali tuan-tuan solat fardu, terutamanya, sebelum tahiyat, tuan-tuan, sebelum tahiyat pula, sebelum membagi salam, selepas tahiyat akhir, sebelum membagi salam, tuan-tuan baca doa ini. Nabi ajar kita. Nabi tak boleh tolong kita kok mana dah. Nabi waktu kita nak mati, dia tak boleh tolong, tuan-tuan. Perkara lain Nabi boleh tolong. Syafaat dia boleh bagi. InsyaAllah, tuan-tuan. Hadis pun ada dah. Syafaat Rasulullah kita akan dapat. Di Yaumul Mahsyar besok, Nabi lain pun tak boleh bagi tolong kita. Semua suruh jumpa Muhammad. InsyaAllah Muhammad boleh tolong kita. Tetapi tuan-tuan, satu perkara Nabi tak boleh tolong kita. Waktu bila, tuan-tuan? Waktu kita nak mati. Ini bergantung amalan kita masing-masing. Tuan-tuan kena ingat, tuan-tuan. Sakit nak mati, fitnah kematian ni, nak mati ni, sakaratul maut ni, susah ke senang ke, kena kacau ke tak kena kacau dengan setan ke, elok ke tak elok ke iman kita, akidah kita lari ke tak ke, gelincir ke tak ke, bergantung dengan amalan kita. Tak ada siapa boleh tolong. Mak pak tak boleh tolong. Ustaz tak boleh tolong. Bini, suami, isteri, anak, siapa pun tak boleh tolong. Yang boleh tolong kita Allah waktu tu. Waktu tu Allah boleh tolong. Kalau kita dengan Allah waktu hidup ni close, memang rapat, Allah boleh tolong kita. Dia boleh tolong kita. Rasulullah tak boleh tolong waktu kita nak mati, kan? Tak boleh. Nampak? Sebab tu Nabi kata, aku boleh bantu kamu. Dengan apa? Doa ini. Mudah-mudahan kamu baca doa ini. Rahmat Allah akan turun kepada kamu. Allah akan sayang. Allah akan cinta kamu. Maka Allah akan lindung kamu dari segala fitnah ini. Apa doanya, tuan-tuan? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr, wa min azabin nar, wa min azabi jahannam, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Doa ni baca sebelum membagi salam. Kanan yang pertama. Baca, tuan-tuan. Ustaz, nak baca waktu lain boleh tak? Baca pilah waktu mana pun. Waktu sujud ke, waktu nak apa ni, doa lepas mayang ke, baca lah kok mana pun. Janji yang doa sudah. Tapi kalau jadi tu imam, bagi yang jadi imam, janganlah baca panjang-panjang sangat. Belakang ni Parkinson, darah tinggi, semua ada. Sujud sampai merah muka-muka. Silap tak bangun, terlentang jadi kabui. Pasal pernah dengar kat telinga tadi pagi. Ana kuliah di mana? Di Puchong sana.
Ustaz, ada orang komplain. Imam ni kalau dia sujud lama macam mana Ustaz? Kita tak boleh tahan ni. Macam mana nak buat ni? Anak kata puan, mau tak mau tahan, kena tahan juga. Mana boleh mendahului imam? Habis tu Ustaz macam mana? Tak apalah. Lepas habis salam, pergi jumpa imam tu one by one. Habang kat dia sujud jangan lama sangat. Kami kat belakang ni, warga mah berlama. Lutut ketang habis ni. Nah, kena habang lagu tu. Jangan pergi tampang imam tu pula. Kadang-kadang imam ni, dia nak bagi sujud lama kepada makmum belakang supaya apa? Boleh doa kita, banyak sikit doa. Tapi kita kena ingat, kadang-kadang belakang ni semua warga mah berlambak. Warga mah pula kalau tak sakit, tak apa, ni sakit. Allahu Akbar. Parkinson. Tuan-tuan tak percaya tengok. Kita sujud lama-lama, rukuk lama-lama, terbalik tu. Tu belum kira darah tinggi lagi apa semua lagi. Nak? Jadi yang mana yang jadi tok imam tu pun kena alert jugalah. Nak? Biar pergi sujud sat-sat sudah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali lepas tu bangun surah. Nak doa juga ustaz? Nak doa juga. Paling ringkas nak bagi ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sudah bangun dah. Tak sah dak. Allahumma inna nas'aluka wa rabbana atina Allahumma rabbana anzilna Allahumma qalbana. Yang belakang ni sekali lagi tuan-tuan. Sumpah seranah tok imam ni ke ni lah apalah. Tak maulah. Nak pasal jadi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makmum ni seorang pemuda ni dia keluar tinggal jemaah, dia balik gitu ya. Kemudian sahabat ni pergi report sampai ke Rasulullah. Rasulullah kata apa? Panggil dia mai menghadap aku. Panggil yang keluar sah tadi tu, yang tinggal jemaah ni. Rasulullah kata panggil mai menghadap. Bila panggil, betul tak? Kamu ni dakwa sekian. Dia kata betul. Rasulullah kata kenapa kamu tinggal jemaah? Jawab dia, imam terlalu lama, terlalu lambat. Nampak? Bila kata lagu tu tuan-tuan, Rasulullah kata pergi panggil imam tu menghadap aku. Betul tuan-tuan. Rasulullah bila tanya imam tu, imam kata betul. Maka Rasulullah kata apa? Rasulullah nasihat. Apa kata Rasulullah? Ni, kamu sepatutnya permudahkan, jangan persulitkan tuan-tuan. Nampak? Ni kita kena ingat. Sebab tu kita nak kena ada ilmu untuk apa perkara yang kita buat, terutama untuk kita memimpin dan sebagainya, insya-Allah. Baik tuan-tuan. Jadi itulah sedikit sebanyak tentang bab syaitan ni yang akan datang kepada orang yang akan meninggal dunia ni. Dia akan menghasut kita di sebelah kanan dan sebelah kiri. Dan hari ini kita boleh bagi tahu tentang belah kanan dululah. Insya-Allah belah kiri ni yang sekok lagi ni, insya-Allah kita akan sambung pengajian kita pada bulan hadapan, insya-Allah. Kalau bulan depan ni dipanjangkan usia lagi, insya-Allah kita jumpa kalau Allah nak ambil di antara kita ni, tak tahulah siapa nak pergi dulu, tapi besar kemungkinan anak harap tuan-tuan pergi dulu anak tak mau lagi tuan-tuan. Pasal apa? Rasa macam amalan tak apa kemas lagi. Tuan-tuan tak tengok muka pun eloklah kemas ni. Dia berkata ustaz ni keluar ni jentik telinga dah. Ada dia kita minta kita mati dulu Saja melawak tuan-tuan, jangan marah tuan-tuan. Serius, sudah takut juga tuan-tuan. Muka macam malaikat maut. Takut juga. Jadi kena gelak-gelak sikitlah, insya-Allah. Melawak lebih kurang jangan marah Jadi ambil yang elok-elok tu ambil, yang rasa tak elok tu jangan ambil. Insya-Allah tuan-tuan, kita sambung bulan depan. Kita punya kuliah ni tajuk masih sama, syaitan akan datang kepada orang yang akan meninggal dunia, dan juga kita akan ambil satu tajuk yang baru juga, iaitu berlakunya kata-kata aneh semasa talqin, insya-Allah tuan-tuan. Jadi sekadar itu dulu, mohon ampun dan maaf banyak-banyak andai terkasar bahasa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik ataupun yang sebaliknya datang kekurangan dari diri anda sendiri, kedaifan dan kelemahan diri anda sendiri. Insya-Allah kita jumpa tuan-tuan di bulan hadapan. Azamkan kehadiran tuan-tuan dalam majlis ilmu yang telah diaturkan oleh pihak Masjid Islamiah Kampung Lindungan ini, dan ajaklah kawan-kawan, jiran, sepupu sepapat tuan-tuan yang ada di luar sana, di rumah sana, ajak mai rumah Allah. Sebab apa? Rumah Allah dah boleh buka dah, boleh masuk ratusan orang. Mailah, jangan kita hipokrit tuan-tuan. Waktu masjid tak buka, tanya bila nak buka. Bila dah buka, tak mau mai pula tuan-tuan. Malu kita dengan Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Ni kita kena ingat tuan-tuan, insya-Allah. Mudah-mudahanlah manfaat
dengan kuliah yang kita sampaikan, yang anda sampaikan pada hari ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa, selepas solat Isyak ni, siapa yang nak berwakaf untuk pondok pusat tahfiz tazkiyatun nafs kami di Teluk Intan Perak, insya-Allah tabung anda sediakan di atas sana, tabung yang ada pamphlet tu, sedekahlah, wakaflah sebanyak yang mana yang boleh nak ikhlaskan Allah Taala, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Anda tangguh tazkirah kita ni dengan tasbih kafarah dan juga suratul as. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي حسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم ففهمنا سليمان وكنا آتنا حكما وعلما صرنا مع داود جبل سبحانه والطير وكنا فاعلين يا رب سليمان ورب إبراهيم ورب موسى وعيسى ورب محمد صلى الله عليه وسلم. أخرجنا من ظلمات ونسيان برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ولا طاعتك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سيء الاسقام برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.